Bertemu kembali, kami meneruskan liputan kami berkenaan dengan penularan COVID-19 khasnya di Malaysia dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan sejak 18 Mac lagi, pelaksanaan PKP sudah tentu merencat ekonomi negara dan memberikan kesan kepada semua pihak. Tetapi ada sekelompok yang mungkin lebih terkesan daripada kelompok yang lain. Antaranya adalah golongan penjaja dan juga peniaga pasar malam. Sungguh pun syarikat-syarikat besar dengan keupayaan keuangan yang besar juga merasakan impaknya, apatah lagi mereka yang kadang-kala mengharapkan gaji secara harian dan apa impaknya kepada mereka sehingga kini dan apa yang kerajaan boleh lakukan dalam segala inisiatif dan bantuan keuangan kepada golongan ini bergerak ke hadapan. Saya mahu bercakap dengan saudara Jaafar Othman. Beliau menyertai kami menerusi Skype sekarang. Jaafar adalah yang di-Pertua Persatuan Penjaja Kecil Melayu Pasar Malam bergerak di bahagian Kinta, Perak, dan persatuan ini mewakili lebih kurang 4,000 penjaja di daerah Kinta di Perak. Assalamualaikum saudara Jaafar. Waalaikumsalam. Okey saudara Jaafar, mungkin kita lihat sekarang ini penjaja kecil mereka lebih terkesan kerana restoran dan sebagainya pun terkesan, tapi keupayaan penjaja ini lebih kecil, keupayaan keuangan mereka, dan mereka kadang-kadang mengharapkan gaji hari ataupun mingguan. Dan di sebalik semua inisiatif dan bantuan keuangan, pelan rangsangan ekonomi, prihatin dan sebagainya yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan, bagaimana ia membantu penjaja setakat ini dan apa lagi yang kerajaan boleh lakukan untuk membantu penjaja kecil yang terkesan keuangan mereka akibat COVID dan juga PKP? Untuk pengetahuan lah, saya sebagai pengurusi Satuan Pasar Malam minta pihak kerajaan atau MKN supaya membuka balik pasar malam untuk menampung perbelanjaan ahli-ahli yang terlibat. Bermakna ahli-ahli telah mendesak kami yang di Ipoh ni sebagai pengurusi untuk diambil perhatian masalah peniaga-peniaga ni sudah hampir 3 bulan tak berniaga. Itu yang masalah timbul. Lagi satu, setiap peniaga dia ada mempunyai pekerja. Orang atau 2 orang atau 3 orang. Mana itu pun di bawah tanggungan kami. Kami kena bantu juga mereka ni. Bermakna ahli-ahli yang berniaga pasar malam ni kebanyakannya 100% di pendapatan diorang di pasar malam. Saya minta pihak kerajaan telah mengumumkan pelbagai pelan keuangan dan bantuan kepada golongan-golongan ini dan saya agak pasti ada antara faedah-faedah yang diumumkan dalam pelan rangsangan ekonomi itu akan dapat disalurkan kepada mereka juga. Mereka layak untuk menerima sesetengah daripada manfaat itu. Adakah Jaafar mengatakan bahawa ini tidak cukup untuk menampung beban keuangan mereka? Masalah ini timbul kalau peniaga kecil ada dapat bantuan, tapi peniaga-peniaga masa malam ni tak ada saluran bantuan dari kerajaan betulnya. Jadi di segi mana kesilapan ni saya tak tahu. Untuk peniaga kecil yang ada, kalau di bandaraya lah, yang ada lesen kedai-kedai yang kerajaan bantu tu, dia orang dapat. Jadi seruan oleh penjaja-penjaja dan juga peniaga pasar malam yang Jaafar wakili di daerah Kinta, lebih kurang 4,000 lebih itu, sudah tentu seruannya adalah untuk mereka dibenarkan berniaga semula. Pasar malam mahu dibuka semula dan saya agak yakin kerajaan pun kalau boleh mahu lakukan kerana itu juga adalah satu penggerak ekonomi dan mereka tidak akan menutupnya jika mereka ada pilihan. Persoalannya, adakah Jaafar dan semua peniaga-peniaga yang lain itu di pasar malam yakin jika kita benarkan kembali, adakah kita dapat jamin bahawa segala langkah kesihatan boleh kita pastikan setiap hari? Orang ramai yang datang beratus, mungkin beribu itu boleh kita pastikan penjarakan sosial, tidak ada risiko jangkitan COVID-19. Adakah ini boleh dipastikan jika kita membuka semula pasar malam? Kami telah bersepakat ahli pengurusi malam yang ada di Bandaraya Ipoh ini. Kita akan mematuhi arahan kerajaan, SOP macam mana kerajaan aturkan, kami akan ikut. Kami minta kami dibenarkan berniaga semula lah untuk menampung perbelanjaan harian kami lah.
Selain dan sementara kita menunggu kerajaan membenarkan semula pasar dibuka, sudah tentu bagi mereka ini mereka tidak boleh menunggu lama kerana setiap hari adalah pendapatan yang mereka hilang. Jadi sementara itu perlu juga kita ambil inisiatif untuk sekurang-kurangnya mendapat sebahagian daripada pendapatan itu jika tidak semua untuk cover bab kata orang. Adakah penjaja-penjaja dan peniaga pasar malam di daerah Kinta itu, di Ipoh itu ada mengambil beberapa inisiatif sendiri seperti mendigitalkan perniagaan mereka ataupun cuba menjual secara online, Food Panda dan sebagainya? Uh, bagi kami lah, ahli-ahli ada mengambil inisiatif itu sendiri. Tapi pendapatan tu tak mendapati sasaran ni. Sebab kita niaga pasar malam ni, kita dari rumah ke terus ke pasar malam. Kita tak ada gerai makan atau gerai-gerai yang kita jual yang tetap di kedai-kedai. Masalahnya timbul itulah. Tetapi perniagaan Ada secara jualan tu tak pemerangsangkan. tapi perniagaan secara online masih lagi boleh dilakukan je Jaafar oleh mereka yang berniaga di warung ataupun gerai sekalipun kerana ada mereka yang membuat perniagaan dari rumah pun mereka boleh memasarkan secara digital. Adakah ini pendigitalan ini banyak dilakukan ataupun dilakukan secara cukup oleh penjaja-penjaja di Ipoh itu ataupun adakah sebarang halangan untuk mereka? Mungkin mereka tak tahu macam mana nak mendigitalkan perniagaan mereka dan sebagainya? Ada. Banyak ahli ada yang cuba berniaga online tapi kebanyakannya tidak memberangsangkan. Hasil itu tidak sama. Apa dia? Hasil itu tidak sama. Hasil pendapatan. Hasil pendapat tu dalam kurang sangat lah. Tak mendapat sasaran kita ni. Kadang-kadang modal pun tak lepas. Okey Jaafar, akhir sekali mungkin selain daripada meminta lebih banyak peruntukan diberikan kepada golongan peniaga, kita faham rintihan mereka, kita faham perkara yang paling penting mereka perlukan sekarang adalah dana, adalah duit. Tapi kepada masa yang sama mungkin kerajaan juga keupayaan keuangan kerajaan terhad. Jadi selain daripada permintaan dana atau peruntukan, apa lagi yang peniaga-peniaga pasar malam minta daripada kerajaan untuk membantu mereka selain daripada dana? Kalau dana kerajaan boleh bantu, kita bersyukur Alhamdulillah sangatlah. Tapi sementara bantuan itu belum sampai, saya sebagai pengurusi mewakili ahli di Bandara Ipoh ataupun bandaraya-bandaraya lain dalam Malaysia ni lah, masuk Sabah Sarawak, permasalahan ni sama je bagi orang pasar malam. Tapi kita minta buka pasar malam tu balik, kita ikut SOP yang kerajaan akan arah kita macam mana, kita akan ikut. Janji kami boleh beroperasi semula pasar malam ini dibuka semula. Terima kasih Jaafar Uthman yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja Kecil Melayu Pasar Malam Bergerak di bahagian Kinta, Perak. Terima kasih